Pewujudan hak pendidikan berkaitan alam sekitar yang pertama di Malaysia antara paparan dari negeri di bawah bayu. Perinciannya langsung bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Ya, sahih. Sudut Hijau Amerika di Perpustakaan Negeri Sabah merupakan hak pendidikan berkaitan alam sekitar yang pertama di Malaysia. Hak pendidikan itu membolehkan komuniti mengakses maklumat mengenai isu alam sekitar, amalan mampan dan teknologi terkini melalui hub tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata ia juga selaras dengan visi kerajaan negeri mewujudkan masyarakat harmoni dan mampan melalui jalinan pendidikan, inovasi dan penjagaan alam sekitar. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Sudut Hijau Amerika berkenaan. Teks ucapannya dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Inisiatif ini diyakini mampu memperkasakan rakyat, terutamanya generasi muda, untuk memberi kesan positif kepada alam sekitar di negeri ini. Hadir sama Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Edgar D. Kagan dan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Sementara itu, Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Edgar D. Kagan, memaklumkan tahap kesedaran rakyat mengenai kepentingan menjaga alam sekitar semakin meningkat. This is the first one that we're branding as an American Green Corner, and that really reflects our recognition that people in Sabah are concerned about the environment. They're concerned about the climate crisis. They're concerned about their futures. And so we want to make sure that as we work with our partners here, that we're looking at what we can bring in terms of knowledge, of expertise, but also that goes both ways, that comes back to the United States as well, in how we have better efforts to try and protect the environment and how we can work together to deal with the climate crisis. Hubungan khususnya antara Sabah dengan Amerika, dan ini sangat penting, dan saya berharap akan banyak lagi exhibit atau pameran atau sumbangan daripada US datang ke Sabah. Mudah-mudahan dapat manfaatnya kepada masyarakat, khususnya pelajar. Yang sangat penting fokus kita tentang cinta kepada alam sekeliling, alam sekitar. Mereka ditemui RTM sempena perasmian Sudut Hijau Amerika berkenaan. Dalam perkembangan lain, Edgar memuji usaha kerajaan negeri meningkatkan tahap keselamatan perairan di Sabah. Selain memberi keyakinan dari segi keselamatan, ia sekaligus dapat menarik lebih ramai pelabur ke negeri ini. Setitik darah sejuta harapan, slogan yang terus memberi inspirasi kepada setiap hospital untuk memperkasa kempen derma darah. Tidak terkecuali Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent, HDOK Sandakan, wartawan Salih Jikri berpeluang menyingkap aktiviti Pusat Transfusi Tabung Darah HDOK Sandakan sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2024. Seramai 8,714 penderma darah direkodkan di Sandakan sejak tahun 2017. Ia membuktikan kempen derma darah giat dilaksana di daerah ini oleh pihak hospital dengan kerjasama jabatan dan agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan NGO. Populasi kita semakin meningkat, kadar pesakit yang masuk kawat yang memerlukan pemindahan darah juga semakin meningkat. Jadi kami sangat berharap untuk warga Sandakan untuk tampil menderma darah, terutama golongan-golongan muda lah. Pusat Transfusi Darah HDOK memerlukan 30 hingga 40 beg darah sehari untuk disalurkan ke seluruh kluster hospital Sandakan, termasuk Hospital Beluran dan Hospital Kinabatangan. Seramai 23 petugas ditempatkan di sini dengan tanggungjawab masing-masing, bermula proses penerimaan, rekod, penyimpanan dan pengasingan mengikut jenis darah penderma. Semuanya dijalankan dengan teliti bersama-sama unit patologi. Baik, beginilah situasi di unit patologi Hospital Duchess of Kent Sandakan, dan unit ini menempatkan hampir 70 petugas yang ditugaskan untuk memproses darah, air kencing dan sebagainya untuk diproses di unit ini. Penderma darah yang ditemui nyata berbangga kerana dapat membantu menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan transfusi darah.
Mendemar darah ni merupakan amalan mulia. Kalau mendemar darah ni, darah tu boleh digunakan untuk menyelamatkan pesakit lah, terutamanya pesakit yang menghadapi masalah penyakit seperti thalassemia ataupun pesakit anda kemalangan kan dia memerlukan pertambahan darah. Saya memang mendemar darah sejak umur 18 tahun. So bila ada hari pendemar darah ni kita rasa gembira lah sebab kita rasa dihargai. Kalau sesiapa di luar sana yang memang layak untuk mendemar darah, datanglah beramai-ramai untuk mendemar darah. Tahun lalu, Pusat Transfusi Darah HDOK Sandakan berjaya melaksanakan 160 kempen demam darah, tidak termasuk aktiviti derma darah yang dijalankan di sini. Baik, inilah dia Pusat Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan, dan pusat ini memerlukan 30 hingga 40 pen darah sehari untuk bekalan darah. Dan sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia yang disiarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia setiap tahun disambut pada 14 Jun, Pusat Transfusi ini juga tidak ketinggalan untuk berikan penderma darah di daerah Sandakan yang telah berbakti membantu untuk meningkatkan bekalan darah bagi keperluan Hospital Duchess of Kent Sandakan, khasnya untuk pesakit yang memerlukan darah seperti pesakit thalassemia. Salih Cikri untuk RTM. Sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia disambut hari ini, Hospital Queen Elizabeth II menyasarkan 100 penderma hadir menderma darah di hospital tersebut. Pengarahnya Dr. Fero Firdaus Ibrahim berkata, amalan menderma darah merupakan amalan mulia kerana mampu menyelamatkan nyawa. Sambutan Hari Penderma Darah ini disambut setiap 14 Jun setiap tahun, yang mana sambutan ini telah dimulakan sejak tahun 2004 oleh WHO. Dan pada hari ini, Hospital Queen Elizabeth II dengan kerjasama pihak-pihak NGO telah sama-sama menganjurkan Majlis Penderma Darah sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth II dengan sasaran seramai 100 penderma darah. Dr. Fero ditemui pemberita sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. Sementara itu, masyarakat diharap terus membantu pihak memerlukan melalui derma darah di pusat derma darah disediakan. Saranan saya kepada orang ramai yang di luar sana datang menderma supaya kita dapat membantu pesakit-pesakit yang memerlukan darah di Malaysia ataupun di hospital. Jadi saya berharap bolehlah datang menderma di sini. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soran, terima kasih.